Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nafarizangah, Presiden College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia. Hari Penglihatan Sedunia disambut setiap tahun pada minggu kedua Khamis bulan Oktober. Pada tahun ini, tema Hari Penglihatan Sedunia adalah Sayangi Mata Anda atau Love Your Eyes. Sempena meraihkan Hari Penglihatan Sedunia, College of Ophthalmologists Academy of Medicine Malaysia mengadakan beberapa siri webinar yang dikhususkan kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai penjagaan mata, termasuk cara-cara memastikan panca indera yang paling penting tetapi sering diabaikan ini boleh diberikan perhatian yang lebih baik. Penjagaan mata perlu diambil berat oleh setiap golongan masyarakat dan perlu datang dari diri kita sendiri. Bagi bayi dan kanak-kanak, ibu bapa perlu prihatin dalam memastikan mata mereka berada pada keadaan yang baik kerana kegagalan stimulasi semasa kecil boleh menyebabkan daya penglihatan menjadi lemah dan tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Dengan peningkatan usia, pelbagai masalah dan penyakit yang berkaitan dengan mata dan penjagaan mata termasuk mendapatkan pemeriksaan secara berkala adalah sangat perlu bagi memastikan tiada sebarang masalah yang tidak dapat dilihat secara mata kasar yang berlaku di dalam mata anda. Walau bagaimanapun, permasalahan mata boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, baik secara diam atau tidak sedar, atau melibatkan simptom seperti mata merah, sakit, bengkak, hilang penglihatan dan sebagainya. Siri webinar ini akan berlangsung selama 1 bulan dan setiap minggu akan ditampilkan topik yang berbeza oleh pakar-pakar yang akan memberi tips dan cara-cara untuk memastikan penglihatan boleh dijaga dan juga berkongsi kes-kes yang melibatkan kecederaan mata, penyakit sistemik seperti kencing manis dan faktor penuaan yang boleh menyebabkan kebutaan yang kekal sekiranya kita mengambil mudah tentang penjagaannya. Saya berharap sesi webinar yang akan diadakan secara berkala ini akan memberi manfaat kepada semua. Sebarang kemusykilan mengenai isu berkaitan topik yang dibincangkan akan dijawab oleh pakar kami. Sayangi mata anda, love your eyes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Fazliana binti Ismail, pakar ophthalmologi di Universiti Malaya. Selamat datang, saya ucapkan kepada semua ke sesi kedua bersempena Hari Penglihatan Sedunia 2021 dengan tajuk kita hari ini adalah kecederaan mata. Pada hari ini kita berdua mempunyai 2 panel yang berpengalaman dalam topik ini. Panel kita yang pertama ialah Profesor Madya Dr. Tengku Ain Fadlun Tengku Kamaldin dari Universiti Malaya, dan panel kita yang kedua ialah Dr. Shuaibah Abdul Ghani dari Universiti Malaysia Sabah. Panel kita yang pertama pada hari ini ialah Profesor Madya Dr. Tengku Ain Fadlun Tengku Kamaldin yang merupakan seorang pensyarah dan pakar ophthalmologi vitreoretinal di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Sedikit biodata mengenai beliau. Beliau mendapat sarjana muda dan sarjana ophthalmologi di Universiti Malaya. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat falsafah di University of Oxford, United Kingdom. Beliau kini merupakan ketua Universiti Malaya Eye Research Centre ataupun UMERC di Universiti Malaya dan merupakan ahli Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society yang aktif. Tanpa melengahkan masa lagi, kita dengarkan pensyarah kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tengku Ain Kamaldin daripada Universiti Malaya. Mula sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada College of Ophthalmologists kerana menjemput saya untuk memberikan syarahan berkenaan kecederaan mata pada hari ini. Juga berterima kasih kepada Puan Moderator Dr. Fazliana Ismail dan pihak penganjur. Berikut adalah kandungan syarahan saya hari ini adalah jenis-jenis kecederaan mata. Kecederaan mata yang berlaku di tempat kerja, kecederaan mata yang berlaku akibat pendedahan kepada bahan toksik, kecederaan mata yang berlaku sewaktu bersukan serta yang berlaku sewaktu bermain mercun.
Terdapat dua jenis utama kecederaan mata, satu yang berlaku secara fizikal dan satu yang berlaku akibat pendedahan kepada bahan toksik seperti asid atau alkali. Kecederaan mata adalah menyebabkan implikasi yang sangat besar kepada mangsa kerana mata adalah anggota dera badan yang paling penting antara 5 dera yang lain. Anggaran kajian yang dilakukan pada 2009 berdasarkan daripada data Program Pencegahan Kebutaan WHO ini melaporkan sekurang-kurangnya 55 juta mangsa mengalami kecederaan mata yang menjejaskan penglihatan yang berpanjangan. 1.6 juta manusia mengalami buta kekal dan 2.3 juta mengalami penglihatan yang terjejas. Berdasarkan statistik tempatan atas kajian dilakukan antara tempoh 2010 dan 2016 di dua hospital iaitu di PPUM dan Hospital Sanah Bahia, antara 650 kes yang dianalisis, punca utama adalah kemalangan jalan raya menyebabkan kecederaan mata, objek tajam, objek laju, kecederaan akibat jatuh terutamanya di kalangan warga emas serta kecederaan mata yang berlaku akibat mercun atau bermain bunga api. Berikut saya bahagikan punca-punca umum kecederaan mata yang boleh dicegah. Satu yang berlaku di tempat kerja, satu yang berlaku di waktu bersukan dan satu lagi yang berlaku akibat bunga api atau mercun. Kecederaan mata yang berlaku di tempat kerja, saya akan mulakan dengan contoh dua kes. Satu kes pertama melibatkan 20 pekerja asing berusia 21 tahun yang berlaku sewaktu beliau menggunakan tukul untuk memukul tukul yang satu lagi untuk mengeluarkan paku dan beliau tidak menggunakan sebarang alat pelindungan mata. Berikut adalah mekanisme kecederaan beliau. Dalam ingin mengeluarkan paku yang tersendat, beliau memukul besi antara dua paku dan serpihan besi paku telah tembus ke dalam bola mata beliau. Dan ini adalah rupa mata di mana tanda kuning berikut adalah tempat di mana serpihan besi telah menembusi bola mata beliau dan menyebabkan perdarahan di dalam bola mata dan luka pada saraf retina seperti yang kelihatan di sini. Berikut adalah imej X-ray dan CT scan beliau di mana imej yang berwarna putih yang ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna kuning ni menunjukkan bahan besi terbenam jauh ke dalam bola mata dan berada berhampiran dengan saraf kritikal iaitu saraf optik yang bertanggungjawab ke atas penglihatan. Jadi beliau hampir menjadi buta kekal akibat daripada kecederaan ini. Berikut adalah imej sewaktu pembedahan di mana kelihatan perdarahan dan darah beku di atas saraf retina yang bila dah dikeluarkan ternampak kesan luka pada saraf retina yang berhampiran dengan fovea atau titik peka penglihatan. Setelah 2 bulan, tempat yang tercedera telah berparut dan ini menyebabkan kerosakan yang kekal dan beliau mengalami penglihatan yang terjejas secara kekal. Contoh yang kedua adalah juga terjadi akibat kecederaan yang menyebabkan bahan asing termasuk dalam mata, tetapi yang bezanya pesakit ini tidak datang mendapatkan rawatan dengan cepat. Jadi beliau telah mengalami jangkitan kuman. Dan apa yang kelihatan di sini adalah nanah yang terbentuk pada lapisan kornea dan juga bertakung di dalam mata yang ditunjukkan oleh dua anak panah yang berwarna kuning ini. Ini menunjukkan keseriusan kecederaan mata di waktu kerja yang boleh menyebabkan buta. Statistik tempatan bagi kajian yang kami lakukan di PPUM dan HSB juga berkenaan dengan kecederaan di waktu tempat kerja, 184 kes atau 24% daripada kesemua kecederaan mata berlaku di tempat kerja dan 50% berlaku yang berlaku telah hampir buta pada waktu kecederaan. Dan hanya selepas 6 bulan, anggaran 1/3 daripada mereka mengalami penglihatan yang terjejas secara kekal. Fakta yang penting yang kami dapati sewaktu sewaktu mengalami kecederaan mata waktu bekerja adalah selalunya mangsa adalah antara 20 hingga 39 tahun, adalah terdiri daripada golongan lelaki dan melibatkan satu mata.
apa yang amat ketara adalah kebanyakan daripada mereka tidak menggunakan perlindungan mata sewaktu bekerja menyebabkan mereka mengalami kecederaan mata. So kecederaan ini boleh dielakkan sekiranya bila mereka menggunakan alat perlindungan mata, tapi disebabkan oleh penggunaan ini tidak dipatuhi, maka sebab itulah kecederaan mata agak tinggi yang berlaku. Langkah pencegahan, data di negara ini dan juga di luar negara menunjukkan masalah dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan pekerja terhadap SOP ataupun penggunaan alat perlindungan mata. Oleh itu, pihak majikan dan juga pekerja sendiri perlulah ambil maklum dan perlulah mengambil penjagaan seperti memakai alat perlindungan mata sepanjang masa bekerja, khususnya sewaktu melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi. So ini seperti sewaktu construction atau pembinaan ataupun juga sewaktu welding, di mana sepihan-sepihan besi yang menyala ni boleh memasuki mata. Kecederaan yang kedua adalah kecederaan yang berlaku akibat pendarahan kepada bahan toksik seperti asid atau alkali. Asid dan alkali amatlah menghakis dan menyebabkan kerosakan mata yang amat serius dari waktu setiap titik bahan kimia tersebut bersentuh dengan permukaan mata. Jadi ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan betapa seriusnya kesan ke atas lapisan mata dan mata akibat dari segi pendarahan kepada asid ataupun alkali. Akibat yang akhir boleh menyebabkan buta kekal seperti yang dilihat di sini, di mana kornea telah menjadi putih dan tidak lagi boleh melihat. Ini adalah berparut secara kekal, dan di sini juga menunjukkan mangsa mengalami kecederaan di kedua-dua belah mata menyebabkan kedua-dua belah mata menjadi buta. Apakah langkah rawatan kecemasan sekiranya terjadi? Sekiranya terdedah secara tidak sengaja, kalau berada di rumah, perlulah segera serta-merta mencuci mata dengan air bersih dan paip yang banyak dan mengalir. Sekiranya di waktu tempat kerja, cari paip atau pili yang telah dikhususkan untuk mencuci mata dan cucilah dengan air yang mengalir dengan banyak. Selepas itu perlu mendapatkan rawatan di hospital atau klinik yang terdekat, di mana di situ nilai pH air mata akan diuji dan cucian akan disambung untuk memastikan sebarang asid ataupun alkali sedah boleh dibuang. Tapi ini tidak bermaksud bahawa kecederaan tidak berlaku, kerana dengan sentuhnya bahan kimia ni pada permukaan mata, mata tersebut telah pun cedera. Kerosakan yang berlaku adalah boleh jadi kekal dan berlaku dengan sekelip mata saja. Langkah pencegahan, perlulah sekali lagi sentiasa memberi peringatan kepada pihak menjahikan dan pekerja-pekerja juga, dan letakkan notis seperti ini untuk mengingatkan supaya sentiasa mematuhi SOP untuk memakai alat perlindungan mata. Kecederaan yang ketiga adalah kecederaan mata yang berlaku sewaktu bersukan. Graf ni menunjukkan perbandingan kelajuan bola sukan. Bulu tangkis adalah sebenarnya bola sukan ataupun objek sukan yang antara yang paling laju berbanding dengan bola sukan lain seperti golf, jai alai yang selalu dimain di India, dan squash. Tenis adalah lagi perlahan daripada bulu tangkis. Perspektif saiz bola sukan. Bola baseball berdiameter 8 cm, diikuti tenis 7 cm, bola golf 5 cm, squash 4 cm, dan bulu tangkis diameter permukaannya adalah yang paling kecil iaitu 2.8 cm. Kepentingan saiz ini adalah kerana rangka orbit kita berdiameter 35 mm. Ini untuk orang dewasa.
Diameter bola mata 24 mm. Sekiranya bulu tangkis atau permukaan bulu tangkis mengenai bahagian bola mata kita, dia boleh mendatangkan kerosakan yang amat buruk kerana saiznya adalah serasi ngam-ngam untuk kena pada bola mata, dan bola mata adalah struktur yang lembut. So, kelajuan tinggi bersampur dengan saiz yang sesuai akan menyebabkan kerosakan yang sangat serius hingga boleh menyebabkan bola mata pecah. Kekerapan kes yang dilaporkan 12 hingga 40% kemasukan wad untuk kecederaan mata terjadi sewaktu bersukan. Inilah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar di bawah yang tersenarai di bawah. 14 daripada kecederaan mata yang berlaku sewaktu bersukan adalah akibat daripada bermain badminton. Kajian dilakukan atas kesemua scientific artikel yang telah dipublish berkenaan dengan kecederaan mata sewaktu bermain badminton, mendapati 200 kes dilaporkan antara tahun 1974 hingga 2019. Kesemuanya pemain amatur, kesemua tidak memakai perlindungan mata. 72 kecederaan adalah akibat daripada bulu tangkis. 83% daripada terjadi kepada pemain beregu, 40% disebabkan oleh pasangan mereka, dan ramai daripada mangsa mempunyai kerosakan yang kekal. Walaupun tak semua jadi buta, tapi hampir kesemuanya mendapat kerosakan yang kekal, tapi ada penglihatan, tapi kebanyakannya mempunyai penglihatan yang terjejas. Bagaimanakah kita boleh mencegah? Langkah pencegahan yang utama adalah untuk pemain-pemain sendiri menjagakan keselamatan mata mereka menggunakan goggle ataupun alat perlindungan mata sewaktu bersukan seperti squash atau badminton atau sebarang sukan yang melibatkan kelajuan. Ini adalah contoh juga alat pelindungan mata di mana grid telah diletakkan untuk memberi lapisan yang lebih kuat untuk melindungi mata. Kecederaan yang keempat adalah kecederaan yang berlaku akibat bunga api atau mercun. Kecederaan yang ini boleh sama ada kecederaan yang kecil atau kecederaan yang minor seperti sepihan-sepihan di atas permukaan kornea, ataupun hanya pada kulit, sehinggalah kecederaan letupan yang agak serius seperti gambar di bawah ini yang menunjukkan mangsa mengalami kecederaan letupan akibat mercun dan bola mata hampir pecah atau telah pun pecah dan tidak dapat diselamatkan dan akhirnya menjadi buta. Di Malaysia ada kes yang ada kajian yang telah dilaporkan yang kecederaan mata yang berlaku akibatkan bermain mercun sewaktu Hari Raya Aidilfitri, khususnya di Pantai Timur, di mana di antara 5 minggu di 3 hospital rujukan terdapat 34 kes yang telah dilaporkan, dari mana 70% adalah di kalangan kanak-kanak berusia kurang daripada 12 tahun, 60% mengalami kecederaan kebakaran, 40% mengalami kecederaan akibat letupan. 50% mangsa hanyalah pemerhati dan bukan yang bermain mercun atau bunga api. Dan 90% mangsa mengalami penglihatan yang terjejas dengan teruk sewaktu dirawat. Apakah langkah pencegahan? Kesedaran umum adalah amat penting dan seperti risalah-risalah seperti ini dan dalam pelbagai bahasa untuk umum amat penting untuk memberitahu bagaimana langkah kita cegah dan sentiasa mengingatkan juga kanak-kanak supaya tidak berbaling mercun seperti ini atau sentiasa dipantau, terutamanya kanak-kanak yang kecil, dan sekiranya berlaku atau tidak sengaja mata terluka, apa yang perlu dilakukan atau apa perlu yang dielakkan, seperti sekiranya ternampak seprehan, jangan cuba buangkan secara sendiri kerana mungkin mendatangkan kerosakan yang lebih teruk. Patutnya pergi terus mendapatkan rawatan di hospital atau klinik yang terdekat.
Jadi yang paling selamat, jangan bermain mercun, terutamanya mercun kecil, jangan baling mercun. Jauhkan sekiranya ada yang bermain mercun, jarakkan diri daripada mereka, kerana kadang-kadang sepihan-sepihan api boleh kena pada mata kita. Perhatikan tindakan anak-anak kecil sewaktu bermain bunga api, dan lagi selamat untuk pakai alat pelindungan mata. Dengan itu, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Panel kita yang kedua pada hari ini ialah Dr. Shuhaibah Abdul Ghani yang merupakan seorang pensyarah dan pakar oftalmologi kanak-kanak di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Sedikit biodata mengenai beliau. Beliau mendapat sarjana muda perubatan dari Catholic University of Leuven, Belgium pada tahun 1993. Kemudian beliau mendapat sarjana oftalmologi dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2003. Dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Fellowship of Pediatric Ophthalmology dan Strabismus di Regensburg University di Jerman pada 2007. Beliau pernah menyandang jawatan Ketua Jabatan Oftalmologi di Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kota Kinabalu, Sabah. Tanpa melengahkan lagi masa, kita dengarkan panel kedua Dr. Shuhaibah dengan topiknya kecederaan mata di kalangan kanak-kanak. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada College of Ophthalmology, Academy of Medicine Malaysia atas jemputan. Tajuk forum kita pada hari ini ialah kecederaan mata dan saya akan berkongsi pandangan atas topik kecederaan mata di kalangan kanak-kanak. Ini adalah intipati perbincangan di mana saya akan mulakan satu kes kecederaan mata yang telah menerima rawatan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Kota Kinabalu, diikuti dengan sedikit pengenalan dan statistik mereka yang telah menerima rawatan, klasifikasi dan langkah-langkah pencegahan. Case presentation. Okey, adik Ali berusia 9 tahun, anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Pada 19 bulan 5 tahun lepas, adik Ali mengalami kecederaan di mana adik Ali jalan-jalan-jalan, jatuh dan mata kanan adik Ali telah terkena batu di atas jalan. Adik Ali komplain mata kanan sakit yang teramat sangat dan juga penglihatan menjadi kabur. Kalau tuan-tuan lihat ya, di sini kita nampak mata yang selalunya putih telah menjadi merah. Pemeriksaan mata kanan menunjukkan kadar penglihatan adik Ali amat terhad. Adik Ali boleh cuma mengira jari dalam jarak 1 meter. Kemudian kalau kita lihat di sini, bahagian kornea iaitu lapisan paling depan pada mata ya, menjadi bengkak dan terdapat hirisan ataupun luka di bahagian atas di sini. Di samping itu, kita boleh nampak di sini ada warna putih ya. Ini adalah lapisan nanah di dalam mata. Ini bermaksud adik Ali telah mengalami satu masalah jangkitan kuman di mata yang serius. Okey, adik Ali telah dimasukkan ke ward, antibiotik injection diberi dan telah menjalani pembedahan. Semasa pembedahan, apa yang kita buat adalah kita jahit kawasan yang luka di sini dan satu dos lagi antibiotik injection kita injek ke dalam mata. Okey, alhamdulillah adik Ali telah menunjukkan respon yang baik dengan rawatan yang diberi, di mana di sini kita nampak nanah yang terkumpul telah pun hilang dan ini adalah jahitan ini 3 jahitan dan ini adalah 2 jahitan. Walaupun kita lihat nanah telah hilang, tapi kita nampak ya putih di sini. Ini menunjukkan bahagian kanta atau lens ya telah pun cedera.
Kalau begini keadaan dia penglihatan masih lagi terganggu ya. So 3 minggu selepas kejadian kita telah melakukan pembedahan yang kedua ya. Di pembedahan kedua ni kita cuci bahagian kanta ataupun lens yang telah tercedera. Penglihatan mata tanpa kanta masih lagi belum optimum ya. Maksudnya di sini kadar penglihatan adik Ali masih lagi kabur. Oleh itu pada Februari tahun ini pembedahan ketiga dijalankan di mana intraocular lens ataupun kanta palsu dipasang ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak di sini ini adalah kanta palsu yang diletak di hadapan mata hitam. Alhamdulillah ada penglihatan selepas pembedahan bagus pada kadar 6/9. Okey, malang tidak berbau pada awal bulan ini, bulan November. Sekali lagi adik-adik telah mengalami kecederaan di mana kali ini pada mata yang sama, mata yang kanan telah terkena bola pingpong. So kita lihat apa yang terjadi pada kanta yang kita letak. Sekarang kanta telah dislodge dan kita nampak ya sengit posisi dia. Oleh itu pada 15 hari bulan yang lalu adik Ali menjalani pembedahan yang keempat iaitu reposisi. Kita letakkan semula kanta pada tempat asalnya dan penglihatan agak berkurangan berbanding dengan penglihatan sebelum kecederaan ya pada kadar 6/12. Sebagai ringkasan, adik Ali 9 tahun telah mengalami 2 kali kecederaan mata pada mata yang sama dan terpaksa menjalani 4 kali pembedahan. Sedikit pengenalan mengenai kecederaan mata di kalangan kanak-kanak ya. Kajian epidemiologi telah mendapati bahawa kecederaan mata adalah satu sebab utama kurang penglihatan atau kebutaan sebelah mata bagi golongan kanak-kanak di seluruh dunia. Kebutaan atau kurang penglihatan ini adalah disebabkan 2 faktor. Yang pertamanya adalah kerosakan secara langsung kepada mata. Contohnya ini adalah kejadian ataupun episod kecederaan di lapangan peperangan ya. Selalunya serpihan bom ataupun serpihan peluru terkena kepada mata. Jadinya kecederaan yang teruk mengakibatkan kebutaan. Faktor yang kedua adalah disebabkan oleh kesan sampingan. Contohnya di sini adalah contohnya kecederaan di kelopak mata ya, kecederaan di kelopak mata yang menyebabkan bila pulih nanti kelopak mata masih lagi tidak boleh membuka seperti biasa ya. Masih menutup kawasan anak mata. Jadinya rangsangan tidak dapat diberi kepada otak dan menyebabkan lama-kelamaan mata akan menjadi malas ataupun lazy eye. Kecederaan mata sebenarnya memberi kesan yang mendalam kepada kanak-kanak atau pesakit itu sendiri ya. Kesan yang mendalam ini mungkin melibatkan psikologi ataupun emosi kepada kanak-kanak itu sendiri. Juga memberi kesan yang mendalam kepada keluarga dan juga masyarakat umumnya. Soalan mengapa kanak-kanak terdedah kepada kecederaan mata? Antaranya adalah disebabkan oleh perkembangan kemahiran motor yang masih belum matang ya untuk kanak-kanak, dan keduanya adalah menjadi sifat semula jadi kanak-kanak yang selalu excited, yang selalu ingin mencuba, yang selalu ingin tahu tentang persekitaran ya. Ini menyebabkan dia lebih expose kepada kecederaan. Serta anatomi mata tu sendiri ya, kita tak ada protection. Ini adalah slide menunjukkan fakta tentang kecederaan mata. Pertamanya adalah perkataan kecederaan mata. Kecederaan mata definisinya luas ya. Ia mungkin daripada simple masalah, contohnya mata termasuk abu ataupun terkena hujung jari ya, terutama pada mereka yang menggunakan contact lens. Ataupun kalau kita pergi ke keadaan yang lebih serius adalah kecederaan mata akibat daripada kemalangan jaran raya. Selalunya mata lebih terdedah kepada serpihan cermin ya yang pecah. Ataupun pada skala yang luas, yang lebih besar adalah kecederaan mata ketika peperangan. Fakta yang kedua adalah
kanak-kanak prasekolah selalunya mengalami kecederaan mata di rumah berbanding dengan mereka yang lebih berusia. Selalunya mereka yang lebih berusia, kecederaan mata adalah related kepada bersukan ataupun beriadah. Dan fakta yang keempat adalah kanak-kanak lelaki lebih cenderung mendapat kecederaan mata. Okey, ini adalah statistik pesakit yang telah mengalami kecederaan mata dan mendapat rawatan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Kota Kinabalu daripada tahun 2015 hingga 2020. Okey, graf ini menunjukkan lebih ramai kanak-kanak lelaki terlibat dalam kecederaan mata. Dan majoriti mereka berumur kurang daripada 7 tahun. Dan jika kita analisa keadaan persekitaran, kebanyakan kecederaan berlaku di rumah berbanding dengan kawasan sekolah ataupun lain-lain kawasan. Okey, saya bawakan contoh kecederaan yang boleh berlaku di rumah ya. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan kenal ya, ini adalah buaian yang boleh didapati di pasaran ataupun yang lebih tradisi ya, di mana penyangkut ini disangkut pada alang-alang rumah ya. Okey, kecederaan boleh berlaku di sini ya, di penyangkut ataupun hook yang digunakan untuk menyangkut kain buaian ya. Okey, ini adalah sebahagian daripada pesakit yang mengalami kecederaan akibat daripada penyangkut. Okey, selalunya kelopak mata atas yang tercedera. Ini adalah gambar sebelum dan selepas pembedahan. Sedikit maklumat tentang kecederaan mata ketika musim perayaan. Walaupun di Sabah ya, kita meraihkan banyak festival, alhamdulillah kecederaan akibat mercun ataupun bunga api adalah minimal, sejumlah 0.2% daripada keseluruhan kecederaan. Dan kebanyakannya ya, 65% mereka yang terkena kecederaan ini adalah bystander. Maknanya mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian. Klasifikasi kecederaan mata saya bagikan kepada 4 kategori. Pertamanya adalah accidental atau kecederaan secara tidak sengaja. Kedua adalah non-accidental injury ataupun kecederaan secara sengaja. Contohnya adalah child abuse ataupun penderaan kanak-kanak ya. Yang ketiganya acute dan keempat tidak acute. Okey, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan 2 kategori di sini, iaitu kecederaan secara tidak sengaja dan acute. Contohnya adalah kecederaan akibat bahan kimia ya. Ini boleh terjadi di rumah ya. So bila ini terjadi, pertamanya kena secepat yang mungkin cuci muka dan cuci mata, bilasan air dengan apa-apa jenis air yang berada di rumah ya. Okey. Dan satu keadaan ya, di mana bahan kimia kecederaan akibat kapur sirih ya. So selalunya ini terjadi kepada kanak-kanak yang berumur 3 atau 4 tahun, gunakan paste kapur sirih untuk menyulit adik dia yang lagi kecil contohnya umur 1 tahun atau 2 tahun kapur sirih adalah amat berbahaya kepada organ mata. Saya paparkan di sini beberapa contoh kecederaan mata ya. Kes pertama akibat daripada belun belun yang pecah terjadi ketika meraihkan birthday party di kindergarten ya. Belun pecah dan kita nampak di sini ada pendarahan di dalam mata juga. Okey, di sini mata hitam telah terkoyak ya. Okey, kes kedua adalah hasil balingan ya. Okey, kita tengok di sini. Kes pertama, adik baling pistol mainan pada abang kan, terkena mata kiri ya. Akibatnya kanta telah rosak, bergegar dan agak terjatuh ya. Dan juga kesan kepada saraf penglihatan. Kes kedua terjadi apabila balingan guli.
Okey, kuat balingan guli, dan kita lihat di sini this is a luka di kelopak mata atas dan guli telah terlekat di belakang berbola mata. Ini adalah CT scan kepala ya. Dan kes seterusnya kejadian berlaku di sekolah, pensel. Okey, baling pensel terkena mata dan tips of the pencil okey, termasuk ke dalam mata. Yang kita faham pensel mengandungi karbon dan karbon ini adalah menjadi toksik kepada kornea. Kalau kita bandingkan di sini kornea dia jernih, di sini kornea yang mengalami kecederaan menjadi bengkak. So ini adalah selepas pembedahan di mana kita kena cuci buang semua toksik daripada karbon dan kita jahit kawasan yang luka ya. Lindungi mata kita sebelum tercedera. Di sini saya ingin memberi beberapa tips kaedah pencegahan. Saya rasa ibu bapa di luar sana memang dah tahu, cuma saya mau emphasize lagi. Okay. Pertamanya, ibu bapa perlu lebih peka terhadap aktiviti anak-anak. Yang kedua, kurangkan penggunaan peralatan yang tajam seperti gunting dan pisau. Jika perlu digunakan, selepas penggunaan kita simpan balik di tempat asal. Perabot di rumah kalau boleh pastikan dia mesra alam. Contohnya bucu-bucu meja pastikan tak tajam, dan kalau kita menggunakan apa-apa cangkuk tu dibalut Dan kepada mereka yang suka berkebun, pastikan kurangkan pokok-pokok yang berduri ataupun beracun. Kemudian penting di sini educate kita punya anak-anak untuk menyayangi haiwan peliharaan dan bukan menyakiti. Kita ada beberapa kes dicakau oleh kucing sebabnya tarik ekor macam tu kan. Okey, dan bahan-bahan kimia perlu disimpan di tempat yang selamat dan dijauhi daripada kanak-kanak. Dan kalau boleh pastikan anak-anak tidak bermain mercun atau bunga api yang berbahaya. Dan kepada mereka yang suka bersukan, saya nasihatkan gunakan peralatan perlindungan yang sesuai ketika bersukan dan beriadah. Okey, pencegahan amat penting ya. Hampir 90% kecederaan mata boleh dicegah atau dikurangkan dengan pertamanya ada ilmu pengetahuan. Kedua, menggunakan alat perlindungan mata yang sesuai, dan ketiga, jauhi daripada risiko yang menyebabkan kecederaan. Sayangilah mata kita, anugerah Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Memang banyak yang telah kita pelajari daripada Prof Tengku Ain tadi dan Dr. Shuaibah mengenai kecederaan mata. Bukan setakat kecederaan mata, rawatan dia, apa yang diperlukan dan apa juga langkah-langkah pencegahan yang diperlukan ya. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, sila kemukakan soalan anda di Q&A box. Nanti kita akan ajukan kepada kedua-dua panel kita. Tapi sebelum kita ke sesi soalan bersama kedua-dua panel kita pada hari ini, kita saksikan dahulu pemenang pertandingan TikTok bagi topik kecederaan mata pada minggu ini. Pemenang berjaya memenangi wang berjumlah RM300. Tahniah diucapkan. Nanti kita jumpa kembali bersama kedua-dua panel kita untuk sesi soalan. Kita saksikan dulu pertandingan TikTok, pemenang pertandingan TikTok kita pada minggu ini. Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, insya-Allah saya akan terangkan beberapa jenis kecederaan mata dan apakah tindakan yang kita kena lakukan sekiranya berlaku kecederaan mata sedemikian. Antara kecederaan mata yang akan saya kongsikan dalam video ini termasuklah corneal laceration, yang kedua
hyphema dan yang ketiga adalah chemical eye injury. Jadi, jom sama-sama kita lihat corneal laceration. Jadi korang tahu tak apa itu corneal laceration? Jom kita tengok video ni. Corneal laceration merupakan koyakan pada bahagian kornea disebabkan oleh tertusuk benda tajam. Sekiranya berlaku hal sedemikian, anda perlu memastikan pesakit stabil dan tidak panik. Jangan buang benda yang tersusuk mata, memadai dengan menutup gauze basah dan hantar ke hospital untuk diberikan rawatan secepat mungkin. Korang mesti dah jelaskan berkenaan dengan corneal laceration. Sekarang kita pergi pada kecederaan mata yang kedua, iaitu hyphema, yang bermaksud pendarahan dalam ruang depan mata yang disebabkan oleh objek tumpul. Terdapat pendarahan lain juga yang berlaku yang berkait dengan mata. Antaranya termasuklah subconjunctival hemorrhage. Yang kedua adalah retroorbital hemorrhage, iaitu pendarahan yang berlaku di bahagian belakang mata. Oleh itu, sekiranya berlaku hal sedemikian, jangan beri sebarang tekanan pada mata, dan pendarahan dalam mata merupakan perkara yang serius dan perlu dibawa ke hospital secepat mungkin. Last but not least, kecederaan mata terakhir yang ingin saya kongsikan adalah chemical eye injury, iaitu kecederaan kimia pada bahagian mata. Untuk chemical eye injury, sekiranya bahan kimia seperti asid atau alkali masuk dalam mata kita, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah buang dahulu segala kotoran dan benda asing yang ada pada bahagian mata. Dan sekiranya tidak ada apa-apa juga perubahan yang berlaku, bawa ke hospital dan berikan rawatan secepat mungkin. Okey, jadi itu sahaja berkenaan dengan kecederaan mata yang ingin saya kongsikan. Saya harap video berdurasi 2 minit ini amat bermanfaat kepada kalian di luar sana yang berada di rumah. Sekiranya berlaku hal sedemikian, amalkan apa yang saya suruh tadi. Jadi sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia tadi pemenang pertandingan TikTok pada minggu ini berkenaan topik kecederaan mata ya. Okey, so kita ke sesi soal jawab bersama kedua-dua panel kita. Di sini ada satu soalan daripada Rafiq Ashraf bertanyakan kepada panel kita, adakah lasik menyembuhkan penglihatan yang kabur atau dikategorikan sebagai kosmetik? Sama ada Prof Tengku Ain ataupun Dr. Syuhaibah boleh jawab soalan ni daripada Rafiq Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fazliana. Dr. Syuhaibah, saya mulakan dulu ya. Terima kasih Encik Rafiq atas soalan. Lasik adalah kategori sebagai rawatan nak cakap kosmetik, iyalah juga sebab dia adalah rawatan pada permukaan mata supaya pesakit tidak perlu lagi menggunakan cermin mata. Dia bukan perawatan untuk penyakit atau kondisi-kondisi yang serius. Bermaksud mata tu sebenarnya normal. Mata tu bukanlah mata yang sakit. Saya harap itu dapat menjawab soalan Cik Rafiq. Dr. Syuhaibah ada apa-apa nak tambah? Okey, nak tambah sikit saja, dia lasik boleh dua-dua ya, sebagai kosmetik dan juga sebagai rawatan. Contohnya kalau setengah pesakit yang ada parut ya, parut di mata yang cuma dengan lasik saja sebab kita buka permukaan atas kornea ya. So tetapi ini adalah very spesifik, cuma pakar-pakar kornea saja yang melakukan. Yang ada di pasaran adalah lebih kepada rawatan untuk kerambunan sebab tak mau pakai cermin mata, nak buat nak bebas daripada cermin mata, so kita buat lasik. So dua-dua boleh lah. Okey. Ada lagi soalan daripada partisipan kita pada hari ini? Jika anda mempunyai soalan, sila tuliskan soalan anda di Q&A box ya. Okey, kita ada satu lagi soalan kat sini daripada Muhammad Isra. Apakah faktor yang mempengaruhi prognosis visual bagi kecederaan mata? Mungkin Dr. Syuhaibah boleh start dulu dengan soalan ni. Okey ya, prognosis ya. Salah satu daripadanya adalah kadar penglihatan semasa dia datang pada kita. Okey, contohnya kalau dia datang penglihatan dia memang dah kabur. Contohnya cuma boleh tengok pergerakan tangan atau
ataupun kira jari saja. So maknanya sekarang dia punya kecederaan tu amat serius lah. Selalunya kita akan beritahu pada pesakit ataupun keluarga yang kemungkinan apa-apa pembedahan yang kita lakukan, penglihatan untuk pulih semula 50/50 ya, sebab kita tak pasti. Kalau kecederaan tu boleh diobat, contohnya jangkitan kuman yang boleh respon dengan antibiotik, insya-Allah penglihatan selepas pembedahan setelah mendapat rawatan akan pulih. Tetapi kalau macam yang Profesor Madhia Tengku Ain punya kes kan, sebab dah parut ke di belakang mata, so dia datang dengan penglihatan yang memang serius, so kemungkinan untuk dapat penglihatan yang bagus selepas pembedahan atau rawatan memang kurang. Ya, kita tengok kepada kadar kecederaan itu. Tapi selalunya kita kata kalau datang memang teruk, so kita cakap 50/50 lah dia punya kemungkinan untuk melihat semula ya. Terima kasih. Prof Tengku Ain ada nak tambah apa-apa untuk soalan daripada Muhammad Isra? Ya, terima kasih. Ya, saya ada sikit nak tambah. Terima kasih Dr. Isra atas soalan. Lanjutan daripada apa yang Dr. Shuaibah terangkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana penglihatan mata seseorang setelah mengalami kecederaan. Ianya bergantung kepada keseriusan seperti kejangkitan kuman, bola mata pecah ataupun bola mata ditembusi, ataupun ada serpihan yang masih terbenam dalam mata, ataupun kerosakan struktur yang penting seperti saraf optik. Terdapat skala kecederaan mata yang telah dibina di mana dalam lebih 10 tahun yang lepas, di mana skala ni daripada 1 hingga ke 5 dapat mengenal pasti beberapa faktor seperti yang telah dinyatakan, termasuk dia punya penglihatan waktu kecederaan berlaku, dan jangkitan kuman, sama ada retina terluka, saraf terluka, dan beberapa faktor ini diambil kira dan terdapat skala di mana jumlah purata bergantung kepada tahap kecederaan boleh memberikan anggaran kasar berkenaan berapa banyak penglihatan itu boleh pulih. Jadi dia boleh dia punya range dia antara 1% ke mungkin lebih daripada 90%. Jadi tahapnya terdapat skala di mana kita boleh rujuk, tapi ia hanyalah sebagai panduan, tapi tak semestinya ikutlah. Ia sebagai macam anggaran peratusan berapa banyak kita boleh agak penglihatan mata boleh pulih atau tidak. Harap tu menjawab soalan Dr. Isra. Okey. Sementara kita tunggu kalau ada lagi partisipan kita yang nak tanya soalan, saya tanyakan dulu soalan mengenai Prof Ain. Tadi dalam ucapan tadi tu, adakah kecederaan mata dari bermain sukan ni boleh menyebabkan buta kekal? Contohnya selalunya semua orang selalu selalu terkena main badminton, mata terkena bola shuttlecock terkena mata. Usually lepas 2-3 hari dah okey. Selalunya tak ambil tahu sangat kan, semua orang ambil level. Tapi bolehkah kecederaan mata ni daripada bermain sukan menyebabkan kecederaan kekal? Terima kasih Dr. Fazliana. Ya, boleh. Sekiranya bulu tangkis terkena bola mata tepat pada bola mata dan tidak dilindungi oleh tulang, dan dalam kelajuan yang tinggi, sebab terutamanya waktu smash, ia boleh menyebabkan bola mata tersebut pecah. Tu sampai tahap boleh mendapat buta yang kekal. Sekiranya pun kalau tak pecah, impak yang langsung kepada bola mata boleh menyebabkan kerosakan dan luka struktur-struktur di dalam mata yang memberikan kesan
kesan yang kekal seperti glaukoma atau saraf optik juga boleh rosak ataupun saraf retina pun boleh terlekang. Jadi ia ada kemungkinan sukan seperti kecederaan daripada bulu tangkis boleh menyebabkan buta. Alright, okay. Kita ada satu participant kita ni yang tanya, dia tak spesifik kepada kecederaan mata lah, tapi I rasa kita boleh, panel kita boleh jawab lah soalan ni ya. Anak saudara daripada soalan pada Hisam Gani, dia cakap anak saudara saya baru berumur 6 tahun tapi dah pakai spek power dia dah dekat 700. Apakah nasihat doktor? Mungkin Dr. Shuaibah, apakah kanak-kanak boleh jawab soalan ni? Okey, terima kasih. Okey, jadinya kalau berumur 6 tahun dah kena pakai spek, saya nasihatkan kena pakai spek ataupun kita wajib pakai spek ya. Tujuan pakai spek tu adalah untuk mata dirangsang, pemandangan tu dirangsang kepada otak ya. Jadinya myth kata kebanyakan orang Malaysia percaya kalau kanak-kanak pakai spek nanti power lagi naik kan. Ini adalah satu konsep yang salah. Okey, konsep kita memakai spek sebenarnya adalah untuk merangsang otot-otot mata, bukan otot lah, untuk merangsang sel-sel otak ya, supaya penglihatan yang diproses di otak itu adalah cerah, clear ya. Andai kata 700 tu terlalu tinggi ya, kalau 700 tanpa glasses saya akan nampak kabur, mungkin saya nampak Prof Ain punya muka kabur saja. Kalau saya tak pakai, maknanya otak saya akan sampai bila-bila nampak kabur. Bila saya pakai cermin mata baru saya nampak, oh okey, Prof Ain pakai warna pink. So maknanya otak pun dah tahu dah, oh this is pink, this is a blue. Ya, tujuan pemakaian cermin mata untuk kanak-kanak amat penting. Kalau semasa kanak-kanak tak pakai cermin mata, okay, maknanya sekarang dia punya otak pun dah kabur, masa umur 17 baru nak pakai cermin mata, ini tidak akan membantu. Kanak-kanak yang mempunyai kerabunan yang pakai power 700 tak pakai cermin mata, nanti dia boleh jadi lazy eye. Ya. So ini adalah satu konsep dan saya nak terangkan lagi sekali ya, kanak-kanak kalau perlu pakai cermin mata wajib ataupun perlu pakai cermin mata ya. Okey. Ya, okey. Okey. Satu soalan last lah daripada saya kepada Dr. Shuaibah ya. Tadi Dr. Shuaibah ada tunjukkan adik Ali ya. Yang kena laceration pada dia punya kornea dia. Selalunya budak-budak ataupun even orang dewasa pun sebenarnya takut kalau dijahit ni, especially kalau lagi-lagi mata ya. So kalau ada terpotong ke mata, kalau tak dijahit, ada ke cara lain macam gam ke ataupun kalau stapler tu dengar ganas sikit, tapi I rasa stapler ke ataupun gam ke, atau ada option lain ke daripada dijahit? Sebab selalunya orang takut jahit ni. Okey ya, buat masa ni kita tak ada lagi teknologi kalau bahagian kornea kita terkoyak ataupun pecah untuk pakai gam atau glue ya. Buat masa ni jahitan pada kawasan yang koyak tu adalah satu-satunya cara rawatan ya. Okey, kalau mungkin dengar takut bila nak dengar jahitan, tapi selalunya semasa prosedur kita buat ni kita akan kasih bius bius, jadinya pesakit memang tak sedar dan kita gunakan satu benang yang terlalu halus ya, bukan macam okey kalau rambut tu dia lagi halus daripada rambut ya. Dan sebenarnya bila cakap jahit takut sakit kan, sebenarnya tak sakit sebab rawatan ni kita beri masa pesakit tidur dibius satu badan. So sebenarnya, dan ini adalah salah satu cara, adalah satu-satunya cara ya, sebab kalau tidak mendapat rawatan, bila terpecah
apa yang kita bimbang adalah kuman daripada luar akan masuk ke dalam mata. Macam adik Ali tadi kan, dah ada dah ada nanah. Okey, dan dalam masa yang sama daripada luar pun boleh, daripada dalam pun boleh akan keluar ya kalau kita tak jahit, kalau kita tak tutup luka tu. Okey, so buat masa ni jahitan satu-satunya lah untuk kita menutup apa-apa luka. Ya, kita haraplah mungkin satu hari nanti ada teknologi baru. Okey, gunakan gam, letak satu titis ubat saja dan okey, harapnya satu hari nanti akan jadi realiti lah. Okey. Okey, memandangkan kita tak ada dah lagi soalan daripada partisipan kita hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang sudi meluangkan masa menerangkan pasal kecederaan mata ni kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada semua yang hadir, yang menyertai kita pada hari ini. Jangan lupa sesi ketiga bersempena dengan Hari Penglihatan Sedunia. The next sesi adalah pada hari Sabtu 30 hari bulan Oktober dengan tajuk Food for Eyes. Yang ni bersama dengan panel Profesor Dr. Mimi Wati dan Miss Gu Chu Hong. Terima kasih semua kerana menghadiri. InsyaAllah hopefully semua dapat ilmu dan dapat mempraktikkan dan memberitahu semua orang lah supaya dapat mengelak daripada kecederaan mata. Terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.